Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sila buka muka kitab kita di muka surat 6-11, kunci ayat 75-19. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya tugas kami memberi penjelasannya. Kita sebelum Ramadan lah sebelum Ramadan kita mengikuti beberapa pedoman apabila membaca Al-Quranul Karim. Kita ada adabnya, ada peraturannya, ada kaedahnya, ada kaedah. Jadi kaedah-kaedah itu diterima oleh Nabi SAW daripada malaikat Jibril, bukan rekaan. Jadi oleh yang demikian, panduan itu hendaklah berkekalan hingga sampai kepada hari ini dan sampai bila-bila pun kaedah mempelajari Al-Quranul Karim. Ayat yang terdekat sekali dengan ayat yang kita nak baca ini, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami baca, Tuhan baca Quran, Tuhan baca. Jadi kita dengar Tuhan baca ke bagaimana Tuhan baca? Qara'nahu, malaikat utusan kami membacanya. Itu maknanya. Jangan kita pakai harfiah bila kami bacanya. Kami itu huruf besar, kami Tuhan lah. Tidak begitu. Qara'nahu, kami baca maknanya utusan kami malaikat Jibril itu membaca. Itu artinya kami membaca. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, ikutilah Quran yang dibaca. Ikuti Al-Quran yang dibaca ini kita sebutnya dahulu ada dua makna. Pertamanya kita ikut secara talaqi, panjang pendeknya, makhrajnya, sebutannya, tempat wakafnya, tempat ibtidaknya, ini semuanya perlu diikuti bacaan Jibril. Sebagai contoh, dalam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat qul fa'tu bit-taurat fatluha in kuntum shadiqin. Qul sadaqallah sebagai contohnya ini dalam juzuk lan tanalul birra. Qul sadaqallah, berarti di situ ini namanya wakaf Jibril. Wakaf Jibril mengajar kepada Nabi, dia berhenti kat situ. Jadi seharusnya kita ikut Jibril lah. Bila kita berhenti kat situ, wajibkah? Kalau kita berhenti pada pangkal ayat sebelum itu bagaimana? Pun boleh juga, sebab itu pangkal ayat. Tapi Jibril mengutamakan wakafnya pada qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah hinggalah seterusnya. Itu namanya talaqi, salah satu daripada yang kita ikuti Jibril. Kemudian yang kedua, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, ikutlah yang kita baca. Ikut di sini maknanya kita ikut bukan pada talaqi tapi ikut amalkan. Kita baca Quran, kita tadabbur Al-Quran, bukan setakat kita baca tidak, tetapi kita perlu amalkan Quran itu, jadikan dia sebagai pedoman hidup. Jadi dua arti. Fattabi' ikut dengan artinya yang maknawi, yang tidak kita lihat. Kita tak lihat. Talaqi itu tak lihat, maknawi namanya. Ada kita ikut secara hissi, kita ikut mayat pergi ke kubur umpamanya, kita ikut jenazah dia. Ittiba' juga, ittiba'ul janaiz. Jadi kalau fattabi' Qur'anah, ikuti suruhan dan larangannya. Sebab itu yang sebelum ni pun adalah dulunya disebutnya inna nahna dzikra wa inna lahu lahab inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kemudiannya masuk pada ayat yang kita nak baca pada pagi ini, summa inna alaina bayana. Summa inna alaina bayana, kemudian menjadi kewajipan kami. Kemudian sesungguhnya tugas kami lah memberi penjelasannya.
Ini satu perkara yang mustahak walaupun ayatnya pendek. Walaupun ayatnya pendek, summa inna alaina bayana. Kemudian bila kita baca Quran, siapakah yang berhak menjelaskan Quran itu, mentafsirkan Al-Quran itu? Siapa? Alaina, tugas kami yang menjelaskan. Tuhan yang menjelaskan. Bila Tuhan menjelaskan, apa maknanya? Maknanya surah awal, suruhan kami tadi pun fa iza qara'nahu, Jibril kita katanya. Kemudian fa iza qara'nahu, Nabi yang menjelaskannya, bukan Tuhan. Ialah Tuhan, Nabi juga, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi itu utusan Allah, perintahnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lari. Kalamus sultani. Titah dia raja adalah raja bagi segala titah. Raja. Titah dia raja adalah raja. Mana mesti kita ikut. Titah menteri latihkan raja-raja. Titah menteri juga titah raja. Macam tu. Nabi SAW utusan Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya itu adalah perintah Allah, perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Balik pada ayat kami, alaina, ala ini membawa arti tugas, tanggungjawab kami. Ada dua perkataan yang bertentangan. Satu, lamul jar, lam harfu jar, lam. Satu, ala juga harfu jar, harfu jarrin. Itu nahung. Ini bukan fi'il, bukan isim, tapi harfun. Ja'a lima, harfun, harf. Isim kita tahu, nama bagi benda-benda. Fi'il kita tahu, perbuatan, fi'il. Jadi huruf ini dia bukan nama, bukan perbuatan, tapi penyambung. Jadi penyambung ini akan menentukan maknanya. Kalau sambungannya itu ala dia ada maknanya, makna tanggungjawab dan kewajipan. Kalau saya katakan alaikal huduru fi sabahi, hendaklah anda datang pada waktu pagi. Hendaklah, tanggungjawab anda. Lakal huduru, terpulang kepada anda, nak hadir tak hadir pun tak apa. Lakal huduru, hak anda. Mau datang ke tak mau datang pun tak apa. Itu maknanya. Jadi lakal, lam, harfu jar. Kemudian kita balik kepada ayat ini. Ayat katanya alaina. Dia tidak kata summa inna lana bayana. Tidak begitu. Summa inna alaina bayana, kemudian menjadi tanggungjawab kami, hak kami, bukan hak orang lain untuk menjelaskan maksud Al-Quranul Karim. Jadi di sini setengah orangnya dia jadi pening sikit. Dia mahu jalan rakas, dia mahu faham sendiri Quran. Nabi tak payahlah Nabi itu kadang-kadang dia cakap tu betul, kadang-kadangnya tak betul. Hadis itu punya maudhu', katanya hari mana ni, siapa tu gurunya? Kalau orang ada guru, dia tidak bercakap macam tu. Tak bercakap, dia nak bercakap atas nama Islam, takkan bercakap begitu. Tak boleh. Menjadi kewajipan kami. Jadi yang dinyatakan menjadi kewajipan kami, Nabi. Kalau ayat terdahulunya fa iza qara'nahu, apabila kami baca, mana Jibril baca. Apabila dibaca Quran, siapa yang menjelaskan Quran? Jibril ke Nabi? Nabi. Fattabi' Qur'ana, ikut inna alaina bayana. Ia dinyatakan Nabi yang menyatakan Al-Quran, tafsiran itu. Bagaimana dia nyatakan? Dinyatakan yang kita terima pada hari ini hadis-hadis sahih. Artinya bila kita sebut Nabi yang menjelaskan Al-Quran, penjelasannya hendaklah melalui jalan yang sahih. Hadis sahih, tidak termasuk hadis dhaif, tidak termasuk hadis kalau kita sebut hadis maudhu', rekaan manusia reka, kemudian dikata hadis, itu tidak termasuk. Hadis maulah sahih dan hasan. Hadis dhaif dia boleh diamalkan pada setengah perkara yang ringan boleh, sebab dia bukan maudhu'. Tapi dhaif disebabkan jalan riwayatnya ada sedikit kecelaruan adanya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang tidak asas, perkara furu', hadis dhaif mempunyai tempat. Lebih baik hadis dhaif daripada kita guna akal. Akal kita tu sebenarnya kadang-kadangnya di dalam poket syaitan yang mengajar kita berfikir begitu. Jadi mana lebih baik hadis dhaif dengan akal.
hadis dhaif lebih baik. Hadis dhaif lebih baik. Kadang-kadang hadis dhaif membawa erti yang mempunyai asas yang kukuh dalam Islam. Misalnya kita kata beginilah sebuah hadis, abghadul halali ila Allahi at-talaq. Perkara halal yang dimurkai Allah ialah cerai. Bercerai ni haramkah halal? Halal. Tuhan suka ke tak suka? Hadis katanya tak suka. Hadis ni dhaif. Pasal apa dhaif? Dhaif jalan riwayatnya tidak kuat menurut ilmu hadis. Tapi perceraian adalah satu fitnah sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Ramai keluarga baru mendirikan rumah tangga, tiba-tiba nak bercerai. Kerja nak bercerai ni lebih susah pada nak kahwin dulu. Nak kahwin bukan main susah, ajak orang buat akad, tiba-tiba sekejap nak bercerai. Allahu Akbar. Yahtazzu arsyur rahman. Dalam hadis menyebutkan bergegar aras Allah Subhanahu wa taala bila orang nak bercerai. Dan asas ni dhaif hadisnya. Dhaif. Kalau kita ikut akal kitanya macam mana? Ikut akalnya, akal kata macam mana kalau dah ada kes yang tak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang baik, bercerailah pada tiap hari pinggang mangkuk terbang. Kalau begitu bercerailah. Maknanya dia ada kedudukan tempatnya yang khas, bukan secara mutlak begitu. Bukan secara mutlak perceraian itu dimurka Allah, dan bukan juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat yang tertentu. Pertimbangannya ialah pertimbangan ilmu hadis sendiri. Summa inna alaina bayana, kemudian hendaklah menjadi tanggungjawab kami menjelaskannya. Kita baca Quran, baca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, mestilah kita ikuti Quran jika kita mempunyai masalah dalam kefahamannya. Masalah. Misalnya Quran katanya kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu wahai Bani Israel qiradatan khasiin, monyet bangsa. Kamu wahai Bani Israel jadilah kera-kera bangsa. Wah, ini ungkapan bagaimana? Israel disuruh perintah jadi. Bolehkah seorang itu yang jadi manusia seumpama ini tiba-tibanya saya mau tukar jadi warga Bukit Kiara lah? Sekarang tidak warga Bukit Kiara lah, warga hutan, warga rimba, monyet kita kata. Tak boleh. Tapi ungkapan ini ungkapan derhaka, ungkapan marah. Kunu qiradatan khasiin, ungkapan marah. Kita balik pada hadis. Ungkapan yang seumpama ini apa artinya menurut bahasa Arab? Bahasa Arabnya ungkapan marah. Orang marah dia kata kepada anak-anak dianya macam-macam. Dia kata mana anak kera. Boleh juga dia kata macam tu, tapi ben tu ben kamu, ben bapak dia kata semua anak kera. Itu. Jadi balik pada bahasa Arab untuk kita memahaminya, dan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi yang boleh menjelaskan. Kita lihat bagaimana Allah memberikan penjelasan kepada Al-Quran, dan bagaimana manusia mengetahui bahawa penjelasan itu adalah daripada Allah. Jadi kalau seorang itu sudah menjadi kewajipannya menerima Al-Quran, dan Al-Quran itu dinyatakan oleh Nabi, bagaimana jalannya? Bagaimana jalan? Summa inna alaina bayana, kemudian kami pulanya yang menyatakan keterangannya. Bila kami katakan aqimus salata, dirikan sembahyang, aqimis salata, hendaklah dirikan sembahyang. Waktu sembahyang bolehkah kita nak pakai fikir kita nak fikir sendirilah kita nak sembahyang pukul berapa kita nak cucuk dia, berapa waktu kita nak sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya, sekali jalan saja ke aqimis salah juga macam tu pun. Aqimis salah juga balik pada Nabi, balik pada Quran dulu. Quran ada menyatakan aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail. Quran jelas tadi, dirikan sembahyang lidulukis syamsi, kerana gelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, hingga sampai kepada akhir malam. Dia tidak memperincikan pula waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Letak dalam satu ayat ghasaqil lail. Kemudian boleh nak semayang, kita nak semayang sekali jalan saja maghrib,
Isya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, bolehkah ayat kata ini liduluki syamsi ila ghasaqil lail? Bolehkah? Boleh, dia kata boleh lah pasal ayat kata macam tu. Tapi Nabi tak semayang macam tu. Nabi tidak semayang macam tu. Yang menyentuhkan waktu semayang, Nabi semayang bersama gurunya Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril yang ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya. Dah selesai. Oh, dia katanya pulaknya itu malah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu baru je, dia tu waktu semayang ni dulu lagi. Jadi kalau begitunya semayang pun tak ada senangnya. Tak payah semayang lah kalau macam tu. Senangnya duduknya. Siapa? Pasalnya aqimus salat kita tak boleh nak tentukan siapa yang boleh menjelaskan aqimus salat itu. Senang saja. Begitukah kita orang Islam? Orang Islam bukan begitu. Kita mempunyai keturunan dalam Islam. Kita ada bapak kita sampai kepada Adam. Kita tidak lahir dari tanpa bapak. Kita tidak lahir begitu. Dalam Islam pun kita ada guru kita. Kita ada guru kita, dia ambil ilmu dia daripada mana, pengetahuan dia baca kitab apa. Ini semuanya namanya nasab ilmi, keturunan ilmu. Kita bercakap panjang itu, ada kalangan kita pun ada yang terpengaruh dengan pemikiran itu. Kita amat berduka cita sebenarnya. Penjelasan Allah, kita ikuti penjelasan Allah terhadap maksud Al-Quran adalah diterima daripada Nabi SAW yang diberi Allah kepadanya hak mentafsir dan menjelaskannya. Nabi diberi tanggungjawab kepada dia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami turunkan az-zikra. Zikra itu maknanya peringatan, artinya Quran. Kami turunkan Al-Quran kepada manusia litubayyina, supaya kamu Nabi menjelaskan kepada orang ramai hukum-hukum yang diturunkan kepada mereka. Nabi diserahkan tanggungjawab itu. Litubayyina lin-nas. Hadza bayanun lin-nas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah satu keterangan. Siapa yang memberi keterangan? Nabi yang memberi keterangan. Ayat Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Ayat ini ayat mutawatir yang diterima Nabi daripada Jibril. Jadi kalau begitu, penjelasan Allah terhadap maksud Al-Quran adalah diterima daripada Nabi SAW yang diberi Allah kepadanya hak mentafsir. Jadi kalau siapa yang mentafsirkan Quran, tafsir itu perlulah bersandar kepada hadis Nabi. Hadis Nabi. Tidak ada satu tafsir yang membuat tafsir sendiri-sendiri. Adakah kita bertemu ada macam itu? Kalau ada, kita nak baca lah. Kita nak baca tafsir itu, macam mana dia boleh tafsir Al-Quranul Karim? Dia tidak menuruti salur jalan Nabi. Tafsir itu sesat. Yang sesat adalah yang sesat. Tapi kalau yang ikut alirannya, jalannya, mestilah tahu daripada mana sumber tafsir yang seumpama itu. Jadi kalau begitunya kita tafsir yang banyak-banyak begitu, buat apa banyak-banyak? Pegang sebuah sajalah, satu. Tafsir sebenarnya mempermudahkan orang memahami Al-Quran. Fassara maknanya kita huraikan tali-tali yang kusut. Kalau pukat kita, pukat kita, tali-tali itu sebenarnya tak boleh jadi pukat yang macam tu. Mesti selesaikan dahulu benar-benar yang kusut. Jadi tafsir pun membawa arti begitu. Sesiapa yang menyelesaikan benar-benar yang kusut itu dengan fikirannya sendiri, maka barang yang di tafsirnya itu salah. Sebab untuk benar-benar yang kusut, kita tak boleh rabut macam tu, terus kita tarik saja, putus habis, rusak. Jadi ada kaedahnya. Itulah kaedah. Kita dapat di tafsir Qurtubi, kita dapat di tafsir Tabari, kita dapat di tafsir berbagai-bagai tafsir. Ada tafsir kecenderungannya cakap pasal bahasa, pasal balaghah. Ada tafsir yang cenderung pada nahwu, pada saraf. Ada tafsir yang berbagai-bagai. Ada tafsir kecenderungannya kepada mengulas ayat-ayat sains. Seorang ahli di Mesir, namanya tafsirnya Jawahir, karangan Tantawi, Al-Jawahir, permata-permata. Dia mengulas
hal-hal ilmu perubatan, dia mengulas ilmu kaji bumi, ilmu biologi, ilmu macam-macam lagi. Dia dulunya dia belajar ilmu sains ini waktu dia sudah tua. Mula-mula dia habiskan masanya dengan mempelajari bahasa Inggeris, katanya ini jalan untuk bagi dia. Tetapi kitabnya itu melupakan satu perkara yang dilupakan. Yang dia lupanya ialah hadis Nabi. Hadis Nabi tak ada sepatah pun dia bercakap. Kitabnya dibuang orang. Dicetak, nak beli cetak, nak baca boleh, tapi ayat-ayat yang diulasnya itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Seolah-olah dia meletakkan di hadapannya teori-teori sains pada zamannya, walaupun sekarangnya sudah lapuk, tapi dia telah berusaha mendekatkan Al-Quran dengan pengetahuan sains, namanya Al-Jawahir li Tantawi, tapi orang tolak sebab jalannya salah. Kita ikuti lagi, katanya penjelasan Allah terhadap maksud Al-Quran adalah diterima daripada Nabi SAW yang diberi Allah kepadanya hak mentafsir dan menjelaskannya. Ini dapat dikesan melalui hadis-hadis dan tafsiran yang disahkan oleh para sahabat. Itu dia di sini yang disahkan oleh mereka. Sahabat-sahabat kata, ya ini hadis Nabi. Bila dia bercakap ini dia ulasan Nabi baca ayat ni, dia ulasnya begini Nabi. Jadi itu yang kekal sampai sekarang ni. Yang kalau kita katakan tafsir yang kekal begitu, namanya tafsir bil ma'thur. Ada tafsir ni bil ma'qul, tafsir dengan akal. Ada tafsir dengan ma'thur, dengan hadis. Dua bahagian dalam tafsir. Kalau kita sebutnya tafsir bil ma'thur ini, tafsir bil ma'thur itulah yang paling sahih. Tafsir bil ma'qul ini kalau kita sebutnya tafsir Imam, sebuah tafsir Al-Kabir. Tafsir ditulis oleh Imam Ar-Razi. Ar-Razi ahli falsafah ulung di dalam Islam. Ulung, bila kita baca kita merasai kebesaran, kekuatan ilmunya itu. Kekuatan dia beri sesuatu hujah sampai 5-6 hujah untuk menegakkan sesuatu falsafah. Tapi itu ada orang yang ta'assub pada tafsir bil ma'thur, dia menganggapnya kitab tafsir Ar-Razi, dia katanya kalau orang India dia sebutnya kuchnahi ni tak ada benda kamu tak faham. Kalau kamu faham, banyak kuch di dalamnya, banyak sesuatu. Kuchnahi maknanya sesuatu yang tak ada benda. Jadi senang sajalah nak bercakap begitu. Tapi jika kita mendalami dalam sesuatu ilmu itu, kita akan merasa kemanisan sesuatu ilmu, falsafahnya dengan hikmat-hikmat yang ada padanya. InsyaAllah kita akan terbit lepas kepada kita ni kitab tafsir juzuk 30, 2-3 hari lagi barangkali kita tengoklah rupanya macam mana. Saya anggapnya itu kitab yang kita boleh pakai macam ni jugalah. Okay. Tak comel tapi dia punya akhlaknya baik, macam itulah. Segala tafsiran yang bertentangan hadis dan tafsiran yang merujuk kepada logik akal yang terpisah daripada prinsip asas dalam Islam hendaklah ditolak. Tak boleh pakai. Mestinya asas dalam Islam tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan. Kalau kita dapati bertentangan, pertama sekali kita tak faham. Jangan persalah kalau kita tak faham. Kita tak faham. Sabar, tunggu sehingga satu masa Allah akan bukakan kepada kita. Jangan gopoh. Ilmu adalah nur Allah. Dia akan buka pada satu hari yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang usia kita pada usia akhir baru terbuka sesuatu yang kita baca pada suatu ketika dahulu. Kita beli buku pada waktu kita muda-muda dulu, kita baca tak faham, tapi dekat nak mati baru faham. Ya, itu buku. Kalau beli buku lah, boleh jadi kita pak mati pun kita tak faham juga. Itu nasib kita lah. Tapi beli buku arti kita memiliki pemikiran seorang manusia. Buku saya beli buku karangan Ibn Arabi ni ramai orang kata dia murtad. Ibn Arabi pasal Wahdatul Wujud, pasal Nur Muhammad. Saya belilah. Saya nak baca, saya tak faham. Sampai sekarang ni pun tak faham lagi. Tak berani dah nak buka kitab tu, takut kita jadi sesat.
pasal orang kata sesat. Apalah. Jadi saya nak letak di mana kitab saya ni, kalau dia tunya bila dia baca orang mungkin orang sesat dengannya. Jadi saya simpanlah dulu, satu hari nanti saya nak letak di muzium. Pasal di muzium saya tengok tak ada sebuah Quran pun di situ. Ini muzium negara, tak ada Quran. Jadi tak menasabah sebuah muzium tiba-tiba Quran letaklah, simpanlah sebuah Quran lama. Ini Quran yang mula-mula dicatat di Malaysia ke misalnya, ataupun mana-mana, patut ada lah. Tak apalah, yang tu pun saya tak sampai pada sesiapa. Tapi kitab Ibn Arabi saya letak di situ lebih baik. Pasal pengunjung-pengunjungnya terdiri daripada orang luar negeri, yang mereka tak perlu baca lah. Ya, boleh juga dipahami maksud Allah menjelaskan Al-Quran itu melalui ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga. Ayat yang lain boleh jadi begitu, ayatnya menjelaskan ayat ni hubungan dengan ayat tu, ayat tu hubungan dengan ayat ni. Ini namanya munasabah, juga tafsir Al-Quran. Setengahnya dengan yang lain, sama ada yang terdahulu, kemudian banyak ayat Al-Quran yang disebut secara umum dalam satu ayat, lalu didetailkan, diperincikan pula dalam ayat dan surah yang lain pun ada juga. Ini tafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri juga boleh diterima, ataupun dengan hadis itu juga boleh diterima. Tapi jika tidak melalui jalan ini, maka maka tafsiran itu tak boleh dipakai lah. Tafsiran yang sesat namanya, sesat. Sebuah buku saya tengok, ada sebuah buku ada dulu apa tulis, saya dah bakar dah, saya ambil dengan siapa tak tahu. Adalah orang beri pada saya, dia suruh saya baca. Assalamualaikum. Mula-mula sekali dia tulis Bismillah, tak ada Ar-Rahmanir-Rahim. Saya kata ya dah ni, ya dah, buku ni sesat dah ni. Saya baca-baca betul lah, dia tak mahu hadis, tak mahu apa, saya ambil bakar lah. Saya minta maaf lah daripada siapa yang beri saya buku tu saya takkan pula lagi, sebab saya dah bakar. Lebih baik orang selamat daripada saya biarkan buku yang bagaikan pisau beri kepada budak-budak. Beri kepada budak boleh jadi dia belah perut dia sendiri. Jadi kalau begitu saya selamatkannya dengan bakar. Banyak buku yang saya bakar bila buku itu ternyata tidak baik. Kemudian sekat ini dulu untuk pagi ni begini, dan saya lupa nak ucap selamat hari raya. Selamat hari raya, maaf lahir batin. Tak itulah, pendek-pendek je lah, cukup dah. Kalau nak panjang boleh jadi nanti majlis hari raya lah, hari raya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.